Okey, tengok muka surat 224. Okey, kita nak sambung pula ibadah pula nah. Ibadah pula. Okey. Okey, ibadah pun ada dalam subjek ulum syariah juga. Cuma dia duduk bahagian belakang lah, bahagian B. Okey, baik ya. Okey, dia kata ulum syariah bahagian B ibadah. Ada 50 markah juga. Kita tengok soalan objektif lah ini. Soalan 1 hingga 10. 10 markah lah. Okey, satu soalan satu markah. Ada 10 soalan. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, baik, tengok nombor 1 dulu. Antara berikut yang manakah bukan perkara sunat azan? Antara berikut yang manakah bukan perkara sunat azan? Okey, tengok nombor 1. Menoleh ke kanan ketika menyebut hayya 'alas solah. Menoleh ke kanan ketika menyebut hayya 'alas solah. Kita kalih waktu kita azan tu Allahu akbar tu sampai hayya 'alas solah, kita kalih kanan. Tu sunat ke tak? Okey. Tengok bawah pula. Ni kalau kamu kena tulis maksud tulis ni lah. Tulis macam tu. Menoleh ke kanan ketika, okey. Bawah pula. Melaungkan azan mengikut tertib. Melaungkan azan mengikut tertib. Kita azan tu ikut susunan dia lah. Mula Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, itu maksud ikut tertib. Jangan pipi mula hayya 'alas solah, lepas tu Allahu akbar. Lepas tu lagi la ilaha illallah tu. Tak boleh gitu. Okey. Jim pula. Azan dilaungkan secara perlahan. Okey, azan dilaungkan secara perlahan. Azan slow-slow lah. Okey. Dan terakhir dal menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi jawapannya ialah dia kata antara berikut yang manakah bukan. Ni. Bukan. Bukan maksudnya jim lah. Azan kena kuat-kuat. Okey. Kalau jim slow tu bukan perkara sunat lah. Tapi azan tu sah lah. Cuma kalau boleh tu buat bagi deras lah. Okey. Kalau slow tu tak dapat pahala sunat lah. Okey, tengok yang kedua pula. Okey, tengok soalan yang kedua. Apakah perkara sunat ketika azan? Ni tajuk azan ni tajuk darjah 4. Okey, kamu kena tengok buku pink ni buat dah. Kamu tengok tajuk darjah 4 bahagian ibadah. Dia dah lah. Apakah perkara sunat ketika azan? Waktu azan kita sunat buat apa? Sunat maksudnya kalau kita buat dapat pahala lah. Kalau kita tak buat tak dapat apa lah. Okey, bukan wajib lah, sunat. Yang pertama, perlahankan suara. Azan slow-slow lah. Okey. Tu bukan perkara sunat. Berhadas. Dia tak ambil semayang. Okey, dia tak ambil semayang. Dia kira dia keluar rumah tu kira dia pergi azan terus ya kat masjid. Tak ambil semayang dah. Tu maksud berhadas. Okey. Hadas ni ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Okey. Tu kamu belajar dalam tajuk hadas lah. Okey. Sini ustaz tak cerita lah. Jim menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah perkara sunat ketika azan. Bulat tu jawapan. Menghadap kiblat adalah perkara sunat ketika azan. Kalau kita azan hadap kot lain pun sah lah, tapi tak elok lah buat betul. Kena hadap kiblat lah. Dal fasik. Fasik ni orang jahat lah. Orang jahat maksudnya dia tak semayang ke, tak tutup aurat ke, tu fasik lah. Dia pipi azan, lepas tu bila rumah dia tak semayang lah, tu fasik lah. Kalau dia semayang kat rumah tak apa lah. Kalau dia tak semayang, dia depannya jim. Okey, jelas Jelas ke soalan ustaz? Komen sikit.
tak? Jelas tak? Jelas, jelas. Ha? Jelas sikit. Ha. Oh, dengar. Ha, jelas eh? Okey. Ustaz. Okey lah. Okey, jelas tak apa lah. Tak takut, tak apa ke. Okey, yang ketiga pula. Apakah perbuatan yang membatalkan solat? Okey, yang membatalkan solat. Membatalkan solat maksudnya sembahyang jadi kita kena mula lain lah. Okey. Kita kena mula lain. Sembahyang tu kalau jadi orang kata jadi burn lah. Jadi rosak. Okey, kena mula lain. Yang pertama, tidak membaca tahiyat awal. Tidak membaca tahiyat awal. Okey, tahiyat awal tu lah at-tahiyatul mubah tu. Okey. Jadi, hal ni bukan dia lah. Hal ni tak batal sembahyang. Tengok bawah pula. Tengok muka surat 224. Tengok muka surat 224. Okey Ustaz, kamu rehat Ustaz? Boleh rehat Ustaz? Boleh tak? Rehat Ustaz 2 minit lah. Boleh. Rehat Ustaz. Okey, boleh. Tak apa, ni rehat Ustaz boleh sembang-sembang boleh lah. Nak sembang-sembang. Okey. Sembang-sembang boleh lah. Saya nak makan. Buku apa Ustaz? Tengok buku nota menggapai tu, warna pink tu. Okey. Bayang dah. Dah semayang. Dua apa tu? Siapa semayang lagi pergi semayang? Makan lagi. Dah. Okey, boleh. Pagi ada PTPR tak pagi? Wan cakap lah Wan. Tulis apa? Tengok muka sikit. Ada. Main dah tengok muka sikit. Lah. Hei, tengok muka surat 224. 224. Semua penuh. Saya pergi ada Ustaz. Buku pink. Ada Ustaz. Ai Nufai mana buka tengok muka sikit. Tak tahu. Habis tu, sengah dah tu. Ai kat dah jaga. Wah, dah nak tanya anak dia masuk tu. Tu boleh masuk aku? Siapa? Ada anak muka yang mau masuk. Ada kadang kalau line slow pun dia tak boleh masuk. Kemarin ada agak kelas saya ada seorang tak boleh masuk. Dalam perut gadis yang tadi ada juga bayi yang kecil. Ternyata di dalam perut anaknya terdapat janin yang lain. Okey baik, kita boleh sambung kot. Waalaikumsalam. Boleh. Okey, boleh sambung lah. Okey, kamu tutup mic. Okey, tak okey. Okey, tengok soalan ketiga. Kat tadi ya. Apakah perbuatan yang membatalkan solat? Alif, tidak membaca tahiyat awal. Tidak membaca tahiyat awal. Okey.
Okey, jadi tahiyat awal ni at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai habis pada rakaat yang kedua tu. Okey. Tu tahiyat awal. Tahiyat awal ni dia sunat. Okey. Berpaling dada dari arah kiblat. Berpaling dada dari arah kiblat. Kita sembahyang elok. Lepas tu contoh adik kita ke tarik, kita paling kot lain. Jadi benda tu akan membatalkan sembahyang lah. Pula tu jawapan. Akan membatalkan sembahyang. Kalau sikit-sikit tu tak apalah. Ni kalau contoh paling tu kira banyak lah. Okey. Itu tak boleh lah. Jim tidak membaca doa kunut. Dia baca doa kunut tak batal. Okey. Semua kamu sunat sujud sahwi lah. Okey. Macam mana tahiyat awal tadi. Dengan doa kunut kalau tinggal kamu kena sunat sujud sahwi lah. Okey. Kalau kamu tak sujud sahwi pun sah lah sembahyang tu. Cuma sunat lah. Dal mengangkat takbir. Okey. Mengangkat takbir maksudnya angkat tangan lah. Okey. Angkat tangan tu waktu kamu kata Allahu Akbar tu kamu angkat tangan tu. Tu sunat lah. Kalau lafaz Allahu Akbar tu wajib lah. Waktu mula sembahyang takbiratul ihram tu wajib. Tu kalau tak buat tak sah lah sembahyang. Dia kata mengangkat maksud angkat tangan tu. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram tu. Kamu pipi Allahu Akbar. Tangan letak atas dada tu. Kalau tak angkat dah tu tak dapat lah pahala sunat. Tapi sembahyang sah. Okey. Baik. Tengok yang keempat pula. Rukun solat. Okey. Tengok yang keempat. Rukun solat apakah termasuk membaca dua khutbah? Rukun solat apakah termasuk membaca dua khutbah? Okey. Sembahyang ni dia mesti ada khutbah. Kalau tak ada khutbah, sembahyang tu jadi tak sah. Sembahyang apa? Senang je ni. Tapi lah ni kita semua Sembahyang Jumaat. Ya betul. Sembahyang Jumaat. Bagus, tahniah. Jawapan adalah sembahyang Jumaat lah. Okey. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat mesti ada khutbah sebelum sembahyang. Kalau pipi tu tak baca khutbah lah. Pipi sembahyang tu tak boleh lah. Okay. Mesti ada baca khutbah. Oi. Okey, ustaz direct tu kan. Tak jawapan lain tu tak payah baca kot. Yang kelima. Apakah tutup mic lah. Kamu tutup mic. Okey, tengok kelima. Apakah jenis solat jika solat asar hanya 2 rakaat? Apakah jenis solat jika solat asar hanya 2 rakaat? Okey, sembahyang asar ni asalnya kita buat 4 rakaat. Tiba-tiba kita buat 2. Sembahyang 4 jadi 2. Tu orang panggil sembahyang solat qasar lah. Okey, senang je tu. Solat qasar. Solat qasar tu dia kamu kena pendekkan lah. Pendekkan sembahyang tu asal 4 jadi 2. Okay? Tapi kalau kamu tak mau buat 2 pun tak apalah, buat 4 pun tak apa. Tapi kalau buat 2 tu baguslah. Okay? Sebab benda tu Tuhan bagi keringanan lah kepada kita. Okay? Dah kita pergi musafir kan, kita pergi jalan, contoh kamu pergi Penang ke, pergi KL ke, jalan yang jauh kamu penat kan. Kalau orang suruh buat 2 mesti buat 2 okey lah kan. Taklah penat sangat. Kalau buat 4 ni pasal letih. Itulah Tuhan bagi keringanan kat kita. Kita guna keringanan tu. Okey. Baik. Tengok baca sikit lain. Dia kata alif ni solat qasar. Solat qasar ni kamu sembahyang zuhur, asar dengan isyak sajalah. Sembahyang tu 4 kamu boleh buat 2. Okey. Tapi bukanlah ni tak boleh lah. Kalau kamu pergi musafir lah, kamu pergi makan angin ke, pergi bercuti ke, boleh lah. Kalau saja di rumah tak boleh lah. Okey. Di rumah kena buat 4 lah. Yang kedua, tengok dia kata solat jamak. Solat jamak ni kamu himpun 2 sembahyang fardu dalam satu waktu. Okey, contoh sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Kamu buat sekaligus tu. Boleh? Dalam sembahyang zuhur tu lepas habis sembahyang zuhur, lepas bagi salam kamu bangkit pula buat sembahyang asar tu. Boleh ya? Tapi waktu bermusafir lah. Waktu lah ni tak boleh lah. Lah ni kan tunggu masuk waktu baru boleh buat. Jim solat jamak taqdim. Okey, solat jamak taqdim. Solat jamak taqdim ni
solat jamak juga lah, cuma dia buat pada waktu yang pertama ni, kena ingat takdim tu. Contoh sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar kamu nak buat sekali. Okey, kamu pergi makan angin. Kamu pergi ke KL, dalam perjalanan tu kamu masuk waktu Zuhur. Tu kamu buat sembahyang Zuhur. Habis sembahyang Zuhur kamu bangkit pula buat sembahyang Asar. Sembahyang Asar kan. Sekali lagi kamu teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan, bila masuk waktu Asar kamu tak terus sembahyang lah. Dah sembahyang lah tadi. Tu maksud jamak takdim. Kamu buat dalam waktu Zuhur, dalam waktu yang pertama. Ataupun sembahyang Maghrib dan Isyak kamu buat dalam waktu Isyak. Waktu Maghrib. Okey. Siapa nak makan tak larat, makan lah. Tak apa, lagi nanti ustaz buat rakaman ni. Okey. Yang kedua, dal tu solat jamak takhir. Jamak takhir ni sama dengan jamak takdim juga, cuma bezanya dia dibuat pada waktu yang kedua. Contoh, bila kamu bermusafir, kamu sampai satu tempat, kamu tak mau sembahyang lagi. Bukan sampai satu tempat, kamu dalam perjalanan kamu tak berhenti kereta. Masuk tu Zuhur kamu tak berhenti kereta. Nak makan boleh makan, pergi. Tak apa. Tak. Okey, kamu tak berhenti kereta. Makan. Ya. Okey, lepas tu bila masuk waktu Zuhur kamu tak berhenti kereta, kamu teruskan perjalanan. Bila masuk waktu Asar, kamu berhenti, kamu sembahyang Asar dan sembahyang Zuhur. Boleh juga. Okey. Tu orang panggil jamak takhir, buat dalam waktu yang kedua. Okey. Habis. Tengok muka surat seterusnya pula. Sejam tu. Dah 40 minit tak dah dah. Sejam muka tu. Okey, tengok soalan yang ke-6 pula. Okey, ada berapa solat fardu yang boleh dikosorkan? Ada berapa solat fardu yang boleh dikosorkan? Ni, ni kosor ni. Kosor maksud pendek. Pendekkan rakaat. Pendekkan rakaat. Pendekkan rakaat daripada 4 buat 2 saja. Okey, tu maksud kosor. Okey, kamu kena ingat sembahyang sehari semalam ada 5. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jadi yang boleh kosor ni 3 saja. Zuhur, Asar dengan Isyak. Okey, yang lain tak boleh. Yang lain subuh kalau kosor, berapa? 2 rakaat kalau kosor. Tak sembahyang tu. Maghrib 3 kosor 1.5 tak boleh lah. Okey. Subuh dengan Maghrib dia tak boleh kosor. Kamu kena sembahyang macam biasa lah. Yang boleh kosor Zuhur, Asar dengan Isyak. 3 lah. 3. Yang ke-7 pula. Baik, tengok ke-7 pula. Tak apa pasal ni, sambil makan sambil dengar tak apa. Phone letak sebelah. Yang ke-7. Apakah syarat untuk mengkosorkan solat? Apakah syarat untuk mengkosorkan solat? Okey. Jadi kita nak buat sembahyang kosor ni, saya 4 rakaat kita nak buat bagi jadi 2. Boleh, tapi kena ada syarat lah. Okey, kalau tak cukup syarat tak boleh lah. Saja nak buat 2 tak boleh. Mesti ada syarat yang cukup lah. Kita baca dulu. Alif, musafir yang bertujuan maksiat. Okey, musafir yang bertujuan maksiat. Contoh kamu nak pergi ke Penang contohnya. Okey, dari Changlun kamu nak pergi ke Penang. Nak apa? Nak pergi mencuri. Tu maksiat ni masuk perbuatan dosa lah. Tak kira lah mencuri ke menerak ke. Kata nak pergi Penang, nak pergi mencuri, rompak ke. Tu tak boleh lah. Okey, tak boleh. Tak memenuhi syarat lah. Bawa pula berimamkan orang yang solat sempurna. Berimamkan orang yang solat sempurna. Okey, kamu sembahyang 2 rakaat. Okey, ni dalam musafir ni cerita dah. Kamu sembahyang 2 rakaat, lepas tu kamu singgah satu masjid. Masjid tu untuk imam dia sembahyang 4 rakaat. Kamu pergi ikut dia. Ketika tu kamu kena buat 4 jugalah. Kamu tak boleh buat 2 sebab kamu pergi ikut dia. Kalau kamu nak buat 2, kamu kena sembahyang sendiri. Ataupun kamu kena sembahyang dengan ayah kamu ke. Dia pun buat 2 rakaat juga. Tu boleh lah. Duduk Okey, kalau kamu ikut orang yang sembahyang 4 rakaat, kamu pun kena buat 4 juga. Okey, jadi syarat yang kedua ni tak boleh. Yang jim.
Okey, musafir yang melebihi 2 marhalah. Okey, ni garis ni. Musafir ni maksudnya kamu berjalan lah. Kalau kita ni naik kenderaan ke, kamu bergerak lah dari rumah kamu ke satu tempat melebihi 2 marhalah. Okey, 2 marhalah tu 90 lah. 90 km. Mereka kena ingat. Kalau tempat yang jauh lah. Kalau kita di sini mungkin Sungai Petani tu lepas kot. Okey, Penang. Jadi mesti lebih 90 km. Kalau tak cukup, contoh kamu kata dari Changlun kamu nak pergi ke Alor Setam ke, tu tak boleh lah. Okay. Jadi JIM ni dia memenuhi syarat lah. Musafir melebihi 2 marhalah. Okay. Dal ni dia saja kacau ni, solat fardu subuh sahaja. Ni memang bukan syarat lah. Okey, dal ni memang salah lah. Okey. Ingat, syarat nak buat qasar mesti lebih daripada 2 marhalah lah. Okey, baik. Kita tengok soalan ke-8 pula. Okey, tengok soalan ke-8. Beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey. Beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Tu dia kata pernyataan di atas adalah berkaitan dengan pengertian. Pengertian apa? Kamu tengok tang ni. Dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Lah kali bagi salam. Itu solat lah. Kalau tayamum, jim puasa menahan diri daripada makan dan minum. Okey. Depannya alif. Okey, yang 9 pula. Antara orang yang diberi rukhsah puasa, rukhsah ni maksudnya keringanan. Okey, baris sikit. Rukhsah. Okey. Okey, rukhsah ni maksud keringanan lah. Ada special lah. Okey. Ada special lah. Antara orang yang diberi rukhsah puasa, diberi keringanan puasa, maksudnya dia tak payah puasa. Okey. Kita kalau bulan Ramadan kena puasa wajib. Okey. Tapi orang ni dia tak puasa pun tak apa. Kalau dia nak puasa lagi baguslah. Tapi kalau dia tak puasa pun tak apa. Iyalah. Tengok alif baligh. Baligh orang cukup umur. Baligh tak boleh lah. Itu memang wajib puasa. Ba berakal. Berakal maksudnya dia bukan orang gila. Okey. Bukan orang gila mesti wajib puasa. Kalau orang gila tak apalah. Jim Islam. Orang Islam memang wajib puasa. Tak puasa tak boleh. Dal musafir. Musafir. Musafir ni macam kamu tahu lah. Yang Ustaz terang tadi tu. Iaitu orang yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat lebih daripada 90 km. Jadi jawapan dia dal lah, musafir. Tapi orang musafir pun kalau dia nak buka puasa, dia syarat dia mesti keluar rumah dia sebelum daripada subuh lah. Okay? Sebelum subuh. Contohlah esok puasa. Okay, malam ni pukul sebelum subuh. Tak kira lah waktu isyak ke, pukul 3 pagi ke, 4 pagi ke, 5 pagi ke, dia keluar rumah dah. Dia keluar rumah dah. Lepas tu sampai tengah jalan, dia nak buka puasa. Tak apa lah. Tapi kalau dia keluar rumah lepas pada subuh, contoh dia sembahyang subuh kat rumah, ataupun pukul 8 baru dia keluar, hari tu puasa tu. Lepas tu tengah jalan dia nak buka puasa, tu tak boleh lah. Dia mesti keluar rumah sebelum daripada subuh, baru boleh buka puasa. Okay? Baik, yang ke-10 pula. Apakah syarat sah solat Jumaat? Apakah syarat sah solat Jumaat? Okey, solat Jumaat. Yang pertama, dilakukan di rumah. Dilakukan di rumah. Ni tak boleh lah. Solat Jumaat mana boleh buat kat rumah. Ba, dilakukan secara berjemaah. Dilakukan secara berjemaah. Okey, solat Jumaat memang kena buat berjemaah pun. Tak boleh buat seorang. Jemaah pula kena lebih daripada 40 orang lah. Okey. Kena ramai, 40 orang lebih. Kalau 2 orang, 3 orang, ayah kita yang buat sembahyang Jumaat, tak boleh.
Okey, jawapannya ba lah. Bulat tu. Jim ditunaikan sebelum 2 khutbah. Okey. Ditunaikan sebelum 2 khutbah. Kita pergi masjid kan, kita semayang tu. Lepas semayang baru baca khutbah. Tu tak boleh. Dia mesti baca khutbah dulu baru semayang. Dal ditunaikan sebanyak 4 rakaat. Semayang Jumaat mana 4 rakaat, dia 2 saja. Okey. Ini dah pun sah. Salah lah. Jawapannya ialah ba. Okey. Jadi itulah ibadah. Okey. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak ada Ustaz, tak ada. Jelas ya? Dah Ustaz.